masuk tu, yang keluar tu. Nyan ban orang Aceh. Buat Aceh. Letak Aceh. Aceh ke Pat? Aceh. Belah Pat. Kesmame. Kesmame. Aceh Utara. Nah, Inong nak. Inong. Padu ada. Ana padu. 10. Oh, kaya tak 10 dah. Anak 10. Anak Min ke anak Miu? Kak kahwin? Pada kahwin? 5. Oh, 5. 5 yang dah kahwin. Baik, insya-Allah. Jadi kita menanti sahabat-sahabat kita yang dalam perjalanan tu. InsyaAllah dalam perjalanan kan, yang belum sampai tu. Baik, insyaAllah kita mulakan pengajian malam ni dengan sama-sama membaca kitab Ila Hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabil izam. Syai'ul lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Maksudnya, janganlah kamu menyangka Allah Subhanahu wa taala itu alpa ataupun lalai terhadap apa-apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang zalim di kalangan kamu. Hanya saja mereka itu ditangguhkan balasan seksaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah kepada satu masa dan ketikanya mata mereka akan terbeliak melihat azab Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga dia mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai akan dirinya sendiri. Alhamdulillah. Yang dihormati Tuan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, kemudian jawatan kuasa sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat yang Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita dapat bersama sekali lagi pada malam ni. Insya-Allah kita sambung kitab akidah bab tauhid sifat 20. Muka surat apa tu? 152. Baik, 152. Ayat adapun dalam ibadah haji. Baik, insya-Allah. Baik.
Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bidarin amin. Adapun dalam ibadah haji merupakan suatu ibadah yang harus mencurahkan tenaga. Jadi haji ini melibatkan tenaga. Salah satulah. Kemudian fikiran dan kemampuan jasmani maupun rohani. Mana dalaman pun mesti kuat dah. Malulah sana tu pada haji kan, orang dengan jumlah yang berjuta-juta lah, berjuta-juta orang kan daripada seluruh dunia. Dan malulah kalau dah berjuta tu dah macam-macam agam lah. Macam tu. Dalam kampung kita pun kadang tak ramai dalam kampung kita ni, tapi macam-macam agam. Dalam taman kita pun macam tu juga, macam-macam agam. Ini pula tuan-tuan, satu dunia. Satu dunia, bayangkanlah macam-macam agam, PL, perangai dan sebagainya. Okey. Jadi dia memerlukan kepada orang kata kesabaran. Kemudian satu lagi ilmu. Nak pergi haji kena ada ilmu. Tak ada ilmu macam mana kita nak pergi haji? Takkan nak kita nak tendang terjun ke sana aja. Tiba-tiba nama naik pergi haji, kita pun pergi haji lah, semangat pergi haji kan. Tapi syarat rukun haji tak tahu. Kan wukuf di Arafah tak tahu kat mana nak wukuf, kan kat mana nak melontar, apa benda yang nak dilontar, tawaf tu apa benda yang nak ditawaf, sa'i apa benda yang nak disa'i. Jadi dia tak tahu benda. Macam tu. Jadi kalau tak tahu benda yang benda membatalkan haji, dam, kan, kemudian haji tamattu, haji qiran, kan, haji ifrad dan sebagainya, tak tahulah apa benda haji-haji ni. Main pergi je, orang pergi kita pun pergi, semangat nak pergi kan. Jadi buang masa dah. Seolah macam melancung je lah, melancung. Kerana ilmu tentang haji tak ada. Sebabnya dalam ibadah haji merupakan ibadah yang harus mencurahkan tenaga pun kena sihat, fikiran pun kena, orang kata bukan orang gila, normal punya fikiran, waras, dan kemampuan jasmani maupun rohani, dalaman dan juga luarannya mestilah bersemangat kan untuk kan berada di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian melaksanakan ibadah haji berarti mengagungkan, mentakzim, mengagungkan ataupun membesarkan syiar agama Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini. Kerana ibadah haji termasuk dalam satu ibadah yang tua lah, ibadah tua. Kenapa dia kata ibadah tua? Kerana di kalangan pada Nabi dan Rasul dahulu pun mereka pun mengerjakan ibadah haji. Nabi Ibrahim AS kan, mereka juga ibadah haji kan. Jadi haji ni satu ibadah tua lah istilah kita kan. Macam tu. Jadi sampailah kita pada zaman baginda Rasulullah SAW ini, jadi haji pun tetap juga dilaksanakan lah, dan dia termasuk dalam buku Islam kan. Buku Islam ada 5 perkara kan. Pertama, syahadatu la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang kedua, iqamus solah, jika sembahyang. Ketiga, wa ita'iz zakah, tunaikan zakat. Yang keempat, saumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Yang kelima, wal hajjul bait, man istata'a ilaihi sabila, kan, pergi menunaikan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu dan berkuasa untuk pergi ke sana. Baik, kemudian barang siapa yang mengeluarkan hartanya, meninggalkan tanah airnya dan berpisah dengan keluarganya kerana mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang tersebut layak termasuk dalam hamba Allah Taala yang ikhlas. Dia termasuk. Tapi dengan niatlah dia pergi haji tu untuk apa? Lillahi Taala lah. Kalau dah niat lain, nak pergi melancung, nak berjual beli, itu bergantung pada niat lah. Sesuai dengan hadis Nabi kata, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang tu di atas apa yang diniatkan. Kalau dia niat itu betul-betul gaji, kan gaji alhamdulillah. Tapi kalau niat nak berniaga, tu yang nak berniaga. Sambil gaji dia berniaga. Kan. Kemudian tapi yang paling tinggi mendapat macam mana tu. Sebab ramai orang-orang sana tapi tak sampai.
Tak sampai. Kenapa? Kerana ialah kewangan terhad. Kemudian sebenarnya kalimah takwa, la ilaha illallah, apabila sudah menyatu seseorang, maka sinar cahaya ke seluruh anggota tubuhnya, dan selanjutnya memberikan dorongan untuk melakukan amal kebaikan, dan berlumba-lumba memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala yang disediakan khusus untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kalimah la ilaha illallah. Kalau boleh, dia bukan hanya sekadar di mulut saja kita sebut la ilaha illallah. Kalau boleh mestilah meresap dalam hati kita kan. Bersedaginglah dalam diri kita ni kalimah la ilaha illallah tu. Malahan kesananya agama Islam ni nak bina, kita lah orang yang pertama ke depan. Kan? Ada orang nak pelekah ke Islam, kita lah orang yang pertama ke depan. Untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Kalau di kalangan sahabat tuan-tuan, para sahabat, di kalangan para sahabat masing-masing kalau dulu, kalau dalam peperangan tu mereka berlumba nak mati syahid. Berlumba-lumba nak duduk depan. Macam tu. Tapi ada dia tak adakan mati syahid, ada dia tak mati pun. Ada yang mati di rumah walaupun mereka nak mati syahid. Macam tu. Ada yang mendapat diberi amanah untuk memegang panji-panji. Ada yang beri amanah untuk memegang panji-panji. Contohnya Ali bin Abi Thalib. Dia antara sahabat yang diamanahkan untuk memegang bendera ataupun panji-panji. Macam tu. Ketika Ali bin Abi Thalib diberi amanah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memegang panji-panji, maka dia kata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, untuk apa aku nak pergi perang ni? Untuk apa nak pergi perang?" Maka Nabi kata, "Pergilah perang, pergilah berjuang supaya manusia mengakui bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah," kata Rasulullah. Kalau seandainya mereka mengucapkan perkara tadi tetapi dalam hatinya tidak mengiyakan apa yang diucapkan, itu terserahlah kepada Allah Ta'ala, kata Rasulullah. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka itu di atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Baik. Jadi pegang bendera ni satu, orang kata satu amanah yang hebatlah. Kan? Nabi, para sahabat pun pernah minta dengan Nabi untuk pegang bendera tu. Ketika Nabi mewawarkan, siapa di kalangan kamu ni yang sanggup nak pegang ni? Semua ramai kat tangan, kami sanggup nak pegang. Biar kami yang pegang. Sayyidina Umar pun kata, biar saya pegang bendera panji-panji tu. Maka apa kata Nabi? Nabi tambah lagi perkataan, siapa pula yang sanggup kan memegang bendera ini dengan menunaikan amanah dia. Langsung semua diam. Langsung semua diam. Tadi Nabi kata, siapa yang sanggup pegang ni? Semua sanggup. Kemudian Nabi tambah lagi, siapa yang sanggup untuk menunaikan amanah dia? Semua diam. Malah Sayyidina Umar pun diam juga. Maka Nabi panggil Ali, "Wahai Ali, sanggup kau nak pegang ni dengan menunaikan amanahnya?" Maka Ali kata, "Sanggup." Itu ya, Ali dapat pegang bendera panji-panji. Bendera ni penting. Salah satu nak menunjukkan, kata satu pasukan tentera terhebat, dia ada bendera dia, panji-panji dia. Kalau bendera jatuh, apa alamat tuan-tuan? Kalah lah. Tahu tak? Kalau bendera jatuh, kalah. Macam tu. Itu benderanya penting dalam peperangan tu. Macam tu. Senjata tu biasalah. Strategi peperangan pun penting juga dalam peperangan. Tak ada strategi macam mana nak menang. Tahu tak? Macam tu. Tapi bendera pun penting. Bila satu kawasan telah pun ditawan, bendera jatuh, habislah. Dia kalahlah pasukan tu. Macam tu. Baik. Sebagaimana nyatakan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardu as-samawati wal ardu lil muttaqin." Maksudnya, dan segeralah kamu menuju kepada keampunan
Allah Subhanahu wa taala, min rabbikum, wa jannatin, dan syurga, ardu as-samawati wal ard, syurga yang luasnya di antara langit dengan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ada sifat takwa, dia ada kalimah la ilaha illallah dalam diri dia. Siapa yang tak ada sifat takwa, dia takkan ada kalimah la ilaha illallah dalam diri dia. Itu sebabnya pengarang tadi kata, jadi kalau siapa yang dia kalimah la ilaha illallah tu dah menyatu bersedaging dalam diri dia, kan, maka dia selalu berlumba-lumba nak buat kebaikan. Patang aja dengan benda baik, dia akan cuba dapatkan benda yang baik tadi. Dia berebut-rebut lah. Separuh daripada kita ni, bila dengar benda baik tak tahu je. Bila ada orang nak minta sumbangan, buat tak tahu je kan, bangang kan. Ada kalau kita ni lah macam tu. Kita tak boleh macam tu. Dengar je nak bagi sumbangan, kita pun berebut lah nak bagi sumbangan. Macam tu. Tak banyak sikit. Tak banyak sih, sikit. Kalau banyak lagi elok. Kalau rasa orang kata RM1 tu sikit sangat, bagilah RM10. Kalau rasa RM10 tu sikit sangat, bagilah RM50. Kalau RM50 tu rasa sikit sangat, bagilah RM100. Kalau rasa RM100 tu sikit, bagilah RM1000. Betul tak? Jiwa orang beriman pada Allah ni dia sentiasa semangat nak buat kebaikan. Baik, oleh kerana itu setiap Muslim wajib mengetahui bahawa sesungguhnya dalam Islam bukan hanya semata-mata memiliki 5 asas sebagaimana tersebut di atas, tetapi dari 5 asas tadi dapat dikembangkan menjadi beberapa cabang. Mana ada 5 asas kan? Mana 5 asas? Itulah yang 5 rukun tu. 5 asas tu 5 rukun kan? Betul tak? 149 asas-asas yang 5 tu. Iaitulah kalimah la ilaha illallah, syahadah, iqamis salah, ita'iz zakah, wasamu ramadan, wal hajjil bait. Ini 5 tonggak asas dalam kehidupan kita sebagai orang yang mengaku berislam lah. Mengaku Islam. Kalau iman pula, tu yang rukun iman tu. Beriman pada Allah, beriman pada Rasul, beriman pada malaikat, kitab-kitab dan sebagainya. Ya, tuan-tuan. Oleh itu, kata musannif pengarang, setiap Muslim wajib mengetahui bahawa sesungguhnya dalam Islam bukan hanya semata-mata memiliki 5 asas sebagaimana disebut di atas, tetapi daripada 5 asas tadi dikembangkan lagi menjadi beberapa cabang. Kalau syahadah tu dia ada tuntutan syahadah. Kalau solat tu ada tuntutan solat. Ada pembahagian solat. Kan, solat fardu, solat sunat. Okay? Kemudian zakat pun begitu juga. Ada zakat wajib, zakat sunat. Saya suka dia sedekah lah. Kemudian haji begitu juga. Okay? Puasa pun begitu juga. Jadi dikembangkan lagi lah. Jadi satu hal yang harus diketahui lagi bahawa hubungan dalam Islam tidak hanya terbatas antara hamba dengan Tuhannya, tetapi hubungan yang paling pokok adalah hubungan manusia dengan dirinya, keluarganya dan juga masyarakat, kerana Islam agama rahmat untuk seluruh alam. Kerana Islam merupakan rahmat untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah. Tiada kami utuskan engkau yang Muhammad melainkan untuk memberi rahmat kepada sekalian alam. Betul tak? Macam tu. Jadi maknanya di samping kita jaga 5 tu, maknanya lain pun hubungan dengan manusia pun kita kena jaga juga. Kan? Jangan kita menyakitkan hati orang, jangan fitnahkan orang, jangan curi harta orang, jangan rampas harta orang, kan? Jangan orang kata banyaklah benda-benda lagi yang jangan. Kenapa kita tak nak ini kita terkeluar daripada landasan yang digarispadukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya ulama ada membahagikan zalim kepada beberapa kategori lah. Satu, zalim antara makhluk kepada Allah. Satu, zalim antara makhluk kepada Allah. Yang kedua, zalim makhluk kepada manusia. Zalim masuk kepada manusia. Yang ketiga, zalim makhluk kepada dirinya sendiri.
Kalau zalim makhluk pada Allah, kan, kita bolehlah minta ampun pada Allah. Itu pun kalau Allah Ta'ala nak ampunkan. Tapi kalau syirik, Allah Ta'ala tak ampunkan. Yang kedua, zalim pada manusia. Curi atau orang, rampas atau orang, curi air orang. Tahu tak curi air? Orang tak ada kat rumah. Sahabat saya kena. Dia tak ada kat rumah, dia kerja. Jiran dia curi air dia. Jiran dia curi air dia. Nampak? Itu pun nasib baik ada orang dapat tahu jiran ni dia curi air dia. Dia tanyalah kenapa curi, dia kata. Dia kata dia ada masalah kewangan macam lagi lah. Macam tu. Sebenarnya dia dulu malih nak bayar. Tu je. Kalau malih nak bayar itu yang bertunggak-tunggak. Ratus dulu je kono. Kan sekarang ni kalau nak sambung semula, jadi air dia kena potong. Jadi dah sambung semula kena 4,000 lebih. 4,000 lebih baru dapat potong. Disambung ke semula lah air tadi. Kan susah. Tapi kalau bayar daripada dulu lah sikit-sikit kan, tak biarkan benda tu bertunggak. Kalau tunggak sesikit lah, jadi tak adalah masalah. Ni dah menzalimkan orang lain, menzalimkan orang lain, mengambil harta orang lain. Macam tu. Kalau sekali dua tu ambil tu mungkin boleh maafkan lah. Tapi dah kebanyak kali dia buat, macam mana kita nak maafkan? Betul tak? Macam tu. Jadi satu hal yang harus diketahui lagi bahawa hubungan dalam Islam tidak hanya terbatas antara hamba dengan Tuhan, tetapi hubungan yang paling pokok keluarga dia dan juga masyarakat. Kalau Islam agama rahmat untuk seluruh alam. Memang agama rahmat Islam. Islam agama rahmat, tapi jangan ambil lekeh. Jangan ambil mudah pada Islam. Jangan menghina Islam. Macam tu. Tak boleh Islam bawa rahmat. Memanglah. Tapi bukan makna rahmat itu maknanya kita boleh orang kata nak buat, tak nak buat sudah. Kan? Ataupun orang kata disebabkan rahmat untuk usian halam, maka bolehlah macam LGBT itu boleh. Bolehlah itu orang kata itu hak asasi manusia. Sebabkan hak asasi manusia jadi bolehlah. Tak ada masalah. Tak ada masalah lah. Kalau ikut pada kajian zaman sekarang tu kan, kajian yang mendapati bahawa kan kes HIV ni melibatkan pasangan yang luar tabi'i ini semakin meningkat. Dulu HIV banyak berlaku disebabkan oleh suntikan. Suntikan jarum kan, jarum suntikan. Tapi ikut pada kajian sekarang ni yang terbaru kan, kenaikan disebabkan HIV disebabkan hubungan luar tabi'i ini, lelaki dengan lelaki, perempuan dan sebagainya, dia peratusnya semakin meningkat. Malahan yang virus sebabkan HIV itu dah menurun pula. Itu sama sekarang. Tu nak rahmatan lil alamin tu. Rahmatan lil alamin boleh tak kata tu kakak? Rahmatan lil alamin. Tak boleh kan? Gitu. Baik, kehadirannya selalu sesuai dengan setiap waktu dan tempat. Dia mampu menghadapi segala tentangan zaman. Ini kalau orang tadilah. Maknanya ialah dalam bab mata buat zalim tadi kan. Buat zalim ni dia ada 3 tadi kan. Zalim pada Allah, zalim pada diri sendiri, zalim pada makhluk. Kalau zalim pada makhluk kan, selagi mana makhluk itu tak maafkan kita kena minta maaf. Tapi kalau yang berat ni zalim pada diri sendiri ni, itu yang berat. Zalim pada sendiri. Mana contohnya menyia-nyiakan masa. Menyia-nyiakan masa muda. Ni zalim pada diri sendiri. Kan? Meleka-lekakan ibadah. Itu zalim terhadap diri sendiri. Okay? Tidak menunaikan tanggungjawab. Zalim pada diri sendiri. Banyak benda lah. Zalim pada diri sendiri. Okay? Tak tepat waktu. Zalim pada sendiri juga kan? Macam tu. Macam tu. Tidak menunaikan tuntutan tubuh badan. Zalim pada diri sendiri. Kan? Badan kita ada masa untuk rehat. Betul tak? Ada masa nak rehat. Tapi kita tak nak rehat. Cari duit siang malam pagi petang cari duit. Jadi masa untuk rehat kita orang kata kita buang. Jadi asyik bekerja dia macam robot.
mesin. Sedangkan mesin pun, robot pun ada juga masa rehat dia, kan? Kita tengok mesin dengan robot, ada masa rehat juga. Bila masa dia rehat, jangan cuti lah. Dan cuti dia rehat lah, robot, mesin. Ataupun dia rosak. Bila rosak tu, rehat lah robot tu, mesinnya. Nanti technician datang tu betulkan balik, jalan lah dia balik. Macam tu. Baik, Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Bani Umayyah ni. Umar bin Abdul Aziz ni terkenal seorang pemimpin Islam yang hebat. Radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengirim surat kepada Adi bin Adi. Adi bin Adi, dia nama Adi, bapa pun Adi juga. Tak tahu lah atuk dia bin apa. Mungkin Adi juga kot. Macam tu. Ada juga kadang orang ni Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Ada? Muhammad, dia Muhammad, ayah Muhammad, atuk Muhammad, moyang pun Muhammad juga. Itu memang hebat dia Muhammad saja kan. Jadi beliau menyatakan bahawa sesungguhnya iman itu mempunyai kewajipan dan juga peraturan-peraturan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa sabdanya menerangkan tentang iman. Antaranya Nabi kata, innal iman bid'un wasituna syu'bah. Innal iman, sesungguhnya iman itu terdiri daripada 60 cabang. Bid'un wasituna syu'bah, maksudnya 60 cabang atau lebih lah. 60, biasanya 60 lah. 60 cabang. Yang paling tinggi la ilaha illallah. Iman paling tinggi kalimah la ilaha illallah. Yang paling rendah buang budi kat jalan, ataupun buang benda-benda yang tertentu yang jatuh kat jalan, kita buang. Itu paling rendah sebenarnya. Itu paling rendah Ustaz. Itu paling rendah. Habis yang lain tu, itulah atas tu lah. Kan? Mengikat sari persaudaraan, kan, membagi salam, kan, bagi orang makan, kan, bersedekah sana, bersedekah sini. Okey? Tu bukannya bawah tu, dia atas. Masuk atas. Banyak, ada 60 cabang. Okey? Kalau dosa besar pula, dosa besar pula dia ada 70 cabang. Kalau dosa besar 70. 10 cabang. Masuklah syirik pada Allah. Syirik pada Allah, mengamalkan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan kita bunuh, menuduh perempuan yang baik melakukan perzinaan, makan harta riba, makan harta anak yatim, lari daripada medan perang, derhaka pada dua ibu bapa, meninggalkan solat dengan sengaja, kan, meninggalkan solat, meninggalkan puasa, semualah tu. Jadi maknanya iman tu, dosa besar tu ada 70 dosa besar. Sedangkan iman tadi ada 60 cabang iman. So maknanya iman tu besar, luas lah. Macam tu. Kenapa nak perlu banyak nak cabang-cabang iman ni? Supaya kita ni, kan, banyak benda yang baik yang kita boleh buat. Macam tu. Banyak benda baik kita boleh buat. Kalau seandainya iman ni satu je tuan solat, jadi kita tumpu solat je lah. Tak dapat kita buat benda amal ibadah yang lain dah. Macam tu. Itu sebabnya kebaikan ni diperbanyakkan, diluaskan, perbanyakkan, supaya kita, kalau kita jemu satu benda, kita boleh berpindah pada ibadah yang lain. Contoh jemu baca Quran, kita pindah kepada bab lain, bersedekah ke, berzikir, kan. Kan, jemu bersedekir, pindah lagi bab lain pula. Kan, kita cakap benda-benda baik. Kalimatun thayyibah. Kalimatun thayyibah, perkataan yang baik pun termasuk dalam bab sedekah juga. Semaknanya kebaikan tu luas, macam-macam benda kita boleh buat. Kalau satu je kebaikan, kita pun jemulah, tak ada kebaikan yang lain. Jangan. Tu Islam yang bagus tu, cantik tu. Macam tu. Kemudian dalam bab dosa besar pun banyak juga dosa besar tu, kan. Itu sebabnya bila dosa besar ni sebabkan dia banyak, itu sebabnya kita kena berhati-hati. Berhati-hati. Aku ni takut, kan, terbuat dosa besar. Kerana dosa besar tu banyak, dia punya luas juga. Macam iman pun luas, banyak cabang-cabang dia. Dosa besar pun banyak pembahagian-pembahagian dosa besar, kan. Kufur pun banyak dia pembahagian kufur.
Jadi supaya kita ni berhati-hatilah. Kerana makna takwa tu kan berhati-hati. Takwa berhati-hati tu. Baik. Dan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innal iman bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha la ilaha illallah, adnaha imatatul azab anit tariq, wal haya' syu'batun minal iman. Iman tu terbagi pada 70 pula. Tadi 60. Ni satu riwayat. Satu riwayat lain daripada Muslim, dia 70. A'laha yang paling atas, kalimah la ilaha illallah. Adnaha yang paling rendah, imatatil azab, menyingkirkan benda yang mengganggu jalan, anit tariq, wal haya' syu'batun minal iman, dan malu itu sebahagian daripada iman. Cuma dalam bab kita nak buang duri kat jalan ni, berhati-hati jugalah. Silap-silapkan kita dilanggar ada lori. Kan? Contohlah jatuh tayar lah, serpihan tayar di lebuh raya kan. Serpihan tayar di lebuh raya tu. Oh, kita pun disebabkan bersemangat nak buang benda kat jalan ni, kita pun main turun ni lah. Kok dia lontung dia kereta belakang kan. Macam tu. Semaknanya nak buang benda atas jalan pun kena juga tengok keadaannya sesuai ke tak sesuai. Kalau rasa tak sesuai, terlibat lebuh raya tu kan, peronda tu kan, beritahu lah je, ada benda yang jatuh kayu ke kan, tayar pecah, lori kan kadang tayar pecah kan, pasepah benda tu atas jalan raya kan, kita langgar kan, kita pula tak pasal-pasal kan, accident ni nak macam tu. Jadi kalau kita rasa tak selamat, jangan diambil, tipun pihak yang berkenaan. Tapi kalau setakat jalan-jalan biasa ni, jalan-jalan kampung ni okey je, cuma nak tak nak lah. Kalau taik lembu di tengah jalan, macam mana Ustaz? Taik lembu di tengah jalan, taik kobau di tengah jalan, ini kena buang tengah jalan. Macam tu. Tapi biasa jarang lah orang nak berhenti buang taik lembu tengah jalan. Semua buat macam ni. Kalau dah tahu dah buat langang kan jalan. Dia tahu tu taik lembu macam tu. Betul tak? Tu pun termasuk juga tu. Benda-benda yang menyakiti di jalan. Siapa yang bersalah dalam perkara tadi? Lembu ke tuan lembu? Tuan lembu. Tuan lembu yang bersalah tentang dalam perkara tadi. Bukan lembu. Lembu dia tak tahu apa. Dia tak sekolah. Lembu dia tak sekolah. Ayam kita tu naik atas kereta kita, terberak atas kereta. Siapa yang masalah? Ayam ke tuan ayam? Tuan ayam lah. Siapa tuan ayam? Tuan lah. Ayam tak roti kan. Macam tu. Paling mudah, tak payahlah bolu ayam Ustaz. Dah terberak sana, terberak sini, dah habis jiran-jiran, kain jiran pun dia terberak tak payahlah bolu kan. Tapi ada juga kadang-kadang tu belagak dia, ayam banyak, dia duduk kat taman, ayam banyak, beratus ayam Ada sahabat saya, dia beritahu lah, ngadu jiran dia ayam banyak, berak sana, berak sini sebagainya. Ini pun satu hal lah tu kan. Buatlah orang kata report ke pihak PBT. Baik tuan-tuan. Wal haya' syu'batun minal iman, malu tu sebahagian daripada iman. Terutama sekali malu ni untuk perempuan. Perempuan ni dia kena ada satu sifat malu. Kalau perempuan tak ada malu macam itulah, dia lagi hebat, advance daripada lelaki kalau perempuan tak ada malu. Kalau lelaki tu biasalah, kalau tak ada sifat malu tu lelaki, biasalah lelaki tak ada sifat malu kan. Ini perempuan kalau tak ada sifat malu, parah je. Parah kan. Gitu. Rosak lah masyarakat. Baik. Kemudian Qadiyat berpendapat tuan-tuan bahawa dalam menentukan cabang-cabang iman berdasarkan hasil daripada ijtihad. Qadiyat berkata dalam menentukan cabang-cabang iman tadi, dia berdasarkan pada ijtihad seseorang. Ijtihad ni maknanya seorang itu mengeluarkan pendapat dia sendiri, hasil daripada ilmu-ilmu dia dapat, dia keluarkan pendapat sendiri, mana hasil daripada ijtihad dia lah.
menyatakan benda tu haram, halal, boleh, tak boleh dan sebagainya. Al-Hafiz Ibn Hajar menyatakan, saya telah meringkaskan pendapat para ulama mengenai cabang-cabang iman. Hasil daripada ringkasannya, dia kata menunjukkan bahawa iman terdiri daripada 3. Iman terdiri pada 3. Pertama, amal perbuatan dengan hati. Yang kedua, amal perbuatan dengan lisan. Dan yang ketiga, amal perbuatan yang bersifat badani. Badanah. Amal perbuatan yang berdasarkan pada sifat badani. Kerana ada ulama mentakrifkan iman begitu. Al-iman iz'an bil qalbi, iqrar bil lisan, a'mal bil jawarih. Mana iman itu pengakuan dengan hati, membenarkan dengan hati, kemudian pengakuan dengan lidah, dan juga beramal dengan anggota badan. Ini termasuk dalam 3 ni tadilah. Amal dengan hati, perbuatan dengan hati, amal perbuatan dengan lidah, perkataan, kemudian amal perbuatan yang bersifat badani, anggota badan kita lah. Jadi anggota badan kita ni kena diarahkan dengan buat benda-benda baik. Itu pada syukur. Kadang orang ni dia tak faham mana syukur. Dia kata syukur tu alhamdulillah, syukur tu je lah syukur. Tapi syukur ni kalau ikut daripada definisi para ulama, syukur itu ialah mempergunakan segala anggota badan untuk melakukan perkara-perkara ketaatan dan kebajikan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia katakan syukur. Banyak kalau kita ni bila sebut syukur ya, terima kasih. Terima kasih. Itu dari segi orang kata makna selapis lah syukur itu. Tapi kalau kita lihat mana syukur secara mendalam, macam tu tadilah. Kita gunakan segala anggota badan kita ni ke arah perkara-perkara yang Allah Ta'ala redha. Itu baru mana syukur. Kalau kita buat benda yang anggota badan ni pada Allah Ta'ala tak redha, bukan syukur lah nama dia. Mana orang yang tidak bersyukur. Macam tu. Habis kalau sujud syukur macam mana Ustaz? Seorang itu dapat kejayaan, anak lulu peksa, ataupun seorang itu dah lama tak dapat kerja, kemudian tiba-tiba dapat kerja, maka dia pun bersyukur dengan melakukan sujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak? Boleh. Itu memang digalakkan salah satu cara bersyukur jugalah. Itu pun salah satu cara bersyukur. Maknanya dengan kita melakukan sujud syukur, macam tu. Ataupun buat kenduri pun syukur juga. Sebabkan kejayaan kita dapat, anak-anak kita dulu pesa, kita orang kata dapat bonus. Ni bulan 12 dapat bonus kan. Okey, bulan 12 dapat bonus. Jadi masing-masing pun bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan, buatlah kenduri kan. Panggillah orang kata ustaz, panggillah sesiapa tu ada contoh puasa surau untuk kita buat sujud syukur tahlil arwah dan sebagainya. Syukur juga. Jadi makna luaslah tentang syukur ni. Ataupun memang nama dia syukur. Nama dia, nama kau siapa? Muhammad Syukur. Alhamdulillah, sentiasalah bersyukur kepada Allah. Betul tak? Ada sahabat kita nama Syukur, taman saya tu. Macam tu. Nama dia Syukur, tapi dia bila cakap tu dia apa sikit lah. Dia songau sikit. Itu memang bahagian dia lah kan. Macam mana dia cakap sengau sikit. Tapi kalau orang tak biasa memang tak faham apa benda dia cakap. Tapi kalau kita dah biasa dengan dia, fahamlah apa dia cakap tu. Yang tak biasa ni. Sebab orang songau ni kadang tak tahu nak cakap. Memang kejadian macam tu kot. Orang songau dia cakap tu dia sengau macam tu. Bahagian dia lah kan. Macam mana? Kita tak boleh nak orang kata, tak boleh kita nak hina dia, tak boleh. Ada kan sahabat-sahabat kita tuan-tuan mungkin kadang yang macam tu. Dia cakap sengau. Kita kena fokus apa benda dia cakap sebenarnya. Apa benda dia cakap. Kalau kita teliti, insya-Allah kita faham apa dia cakap tadi. Gitu. Cuma orang sengau ni kalau jadi imam, jadi mungkin orang confuse sikit. Kalau ada sembahyang jadi imam, mungkin ada di kalangan kita ni mungkin mufarakah. Kan dia tak biasa.
Baik, itulah bahagian dia. Kan dia pun kena juga syukur kepada Allah. Baik, adapun amal perbuatan dalam hati adalah hal-hal yang menyangkut kepercayaan dan niat. Amal perbuatan dalam hati, tuan-tuan, adalah hal-hal yang bersangkutan dengan kepercayaan dan juga niat kita. Apa niat kita? Contoh, tuan-tuan datang ke surau, apa niat tuan-tuan datang ke surau? Niat nak belajar, niat nak tambah ilmu kan? Niat nak kata nak memarahkan rumah Allah, betul tak? Niat nak jumpa ustaz. Niat nak makan kerugi. Apa ni kan makan kerugi kan? Macam-macam lah niat kita tu. Habis boleh ke macam tu ustaz banyak niat? Boleh, tak ada masalah lah. Macam tu. Mana pelbagai niat dalam satu benda baik tu boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kita fokus niat kerana lillah ta'ala, tu lagi tinggi. Itu lagi hebat lah, tinggi lah tu. Tapi kalau pelbagai niat dalam melakukan kebaikan tu boleh. Mungkin tuan-tuan kadang-kadang nak belajar ni, tuan-tuan pun ada niat. Asal daripada tuan-tuan belajar ni, tuan-tuan nak niat sedekah pada arwah ayah, mak. Betul tak? Asal daripada tuan-tuan belajar. Tak ada masalah. Niat juga. Niat baik kan? Niat nak hilangkan kejahilan. Ataupun niat nak mantapkan ilmu. Saya dah tahu dah apa ustaz ajar tu. Bukan saya tak tahu sama mak ajar apa benda dia nak ajar. Cuma aku nak memantapkan lagi ilmu aku. Betul tak? Nak mantapkan ilmu. Kan biasa kan kadang imam-imam pun dia ada khusus pemantapan. Kalau baru jadi imam tu dia belum jadi mantap lagi. Kalau dah jadi imam dah 3-4 tahun kan, maka jawatan agama suruh khusus. Apa tajuk khususnya? Khusus pemantapan dia kata. Khusus profesionalisme. Pegawai agama apa? Kata pegawai masjid. Dia lain tak tajuk itu. Tapi kalau bau-bau jadi imam, khusus asas menjadi imam. Khusus asas jadi imam. Jadi kalau dah lama jadi imam, banyak lagi benda kan. Macam tu. Tambah. Baik. Jadi antaranya ialah beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk di dalamnya beriman dengan zatnya Allah, wujudnya zat Allah, kemudian sifatnya Allah, dan mengesakannya Allah bahawa tiada sesuatu pun yang menyerupai akannya Allah, dan percaya bahawa seluruh makhluk selain Allah Ta'ala akan binasa. Yang lainnya semua besok akan binasa. Kan? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Setiap manusia tu besok akhirnya akan binasa. Yang kekal siapa? Hanyalah zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita ni pasti akan menempuh nanti suasana kematian ataupun kiamat. Dan kita sekarang ni pun dah berada di penghujung usia dunia ni. Salah satu cara yang nampak ketara zaman sekarang ni ialah masa. Masa semakin cepat. Nampak tak? Tetap pasti ke tak? Masa semakin cepat. Sekejap dah Jumaat. Rasa macam lagi baru semalam rasa Jumaat. Kan imam berkhutbah ketua Jumaat, Imam Salih ketua Jumaat. Minggu ni dah Jumaat balik. Kojak pun lah rasa tu kan. Dah hari zaman ni tu kan. Masa begitu cepat dan pantasnya berjalan juga. Masya-Allah. Tak tahulah kalau di kalangan kita ni tak perasan benda tu. Perasan kan? Tentu apa pun perasan. Masa tu semakin cepat pantasnya masa berlalu. Sekejap dah seminggu. Sekejap dah sebulan. Sekejap dah setahun. Sekejap dah gayuh. Sekejap dah haji kan. Sekejap dah katan. Hari tu baru katan ni katan lagi. Tapi orang lain lah. Macam tu. Orang lain pula katan. Baik, kemudian beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman pada para rasulnya, beriman pada qadar baik dan buruk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada hari kiamat ataupun akhirat. Termasuk di dalamnya pertanyaan dalam kubur. Okey, pertanyaan dalam kubur. Kemudian dibangkitkan daripada kubur. Dikumpulkan di pada masa besok. Amal manusia besok akan hisap. Kemudian adanya mizan, timbangan
timbangan amalan. Kemudian adanya jambatan sirat, dan ada syurga dan neraka. Ada syurga dan neraka. Dalam neraka tu dia sirat tu, di bawahnya neraka. Dalam neraka itu terdapatnya pencangkuk, sebuah hadis, pencangkuk duri-duri yang daripada besi, kan, yang akan mencangkuk kaki-kaki orang yang lalu di atas titian siratal mustaqim tu. Ada yang dicangkuk tapi berjaya melepasi. Ada dicangkuk tak berjaya lepas, dibawa turun, campakkan dalam neraka. Macam tu. Dasar neraka tu sangat dalam, 70 tahun. Ada satu hadis tu yang Nabi SAW duduk dengan para sahabat, tiba-tiba mereka terdengar satu dentuman yang kuat. Maka para sahabat tanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah maksud dengan dentuman yang kuat itu?" Nabi tanya dengan sahabat, "Kamu tahu tak apa bunyi dentuman? Kuat sangat." Mereka tak tahu. Maka Nabi kata, itulah batu yang dihumbankan daripada atas api neraka 70 tahun lepas baru sampai ke dasarnya. Macam tu. Kemudian siksaan yang paling ringan dalam neraka ialah apabila seorang itu dipakaikan capal ataupun sepatu daripada api neraka. Bila dipakaikan capal atau sepatu neraka tadi, maka mendidihlah otak orang itu. Mendidih otak dia. Itu yang paling ringan. Yang paling berat, tak tahu orang cakap lah. Kan? Yang paling berat. Kan? Yang paling ringan, dipakaikan sepatu daripada neraka, maka bila pakai itu mendidihlah otak orang tadi. Maka para malaikat pun bertanya, kan, bagaimanakah keadaan kamu? Maka dia kata, "Ya Allah, Tuanku, sangat peritlah siksaan ini. Ada tak siksaan yang lebih ringan lagi?" Ada tak siksaan yang lebih ringan lagi? Maka malaikat kata, itulah siksaan yang paling ringan. Tak ada lagi yang paling ringan. Macam tu. Bayangkanlah itu yang paling ringan. Tahu lagi ya, yang paling berat lagi, tak macam-macam lagi. Macam tu. Baik. Kemudian cinta kepada Allah. Hablum minallah. Cinta pada Allah, kemudian mencintai dan membenci kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Taala sebut dalam Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Kata oleh Muhammad, kalau kamu cinta kepada Allah, maka cintalah Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikutlah oleh kamu akan aku, kata Nabi. Dan saya kamu akan cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Asy-Syifa fi Ta'rifil Huquqil Mustafa. Biasakan dengan kitab itu kadang dalam radio Ikim dia sebut. Benda ini disebut, dipetik daripada kitab Asy-Syifa fi Ta'rifil Huquqil Mustafa. Dalam kitab itu disebutkan bahawa salah daripada tanda cinta kepada Nabi ini, kita kena lazim mengingati Nabi. Kena lazim ingat Nabi. Kena banyak rindu pada Nabi. Macam mana kalau kita cinta dengan seorang itu, kita rindu pada dia, makan pun kadang tak kenyang, minum pun kadang tak hilang dahaga, mandi pun tak basah, tidur pun tak lelap, kan? Itulah juga orang yang cinta pada Nabi, ingat kepada baginda Rasulullah SAW, dan selalu pula sebut nama dia. Dan orang kata selalu mentakzimkan Nabi. Apa makna takzim? Membesarkan Nabi. Salah satu daripada cara kita mentakzimkan Nabi, iaitulah apabila kita mendengar kata-kata yang berkenaan dengan Nabi ini, ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dengar daripada para ulama hadis-hadis Nabi ini,
Kan kita kena rasakan seolah macam yang duduk depan kita tu Nabi. Itu satu cara mentakzimkan Nabi. Kerana cara mentakzimkan Nabi ini sebagaimana para sahabat mentakzimkan Nabi ketika Nabi hidup, itu juga ketika Nabi dah wafat. Kita pula memang kita tak dapat jumpa Nabi sebab Nabi dah wafat. Jadi macam mana kita nak takzimkan Nabi? Kalau para sahabat dulu mereka jumpa Nabi, setiap hari jumpa Nabi, jadi mereka dapat mentakzimkan Rasulullah, membesarkan Nabi. Kita ni Nabi dah tak ada, macam mana kita nak takzimkan Nabi? Cara dia ialah bila kita dengar hadis-hadis berkenaan dengan Nabi, hadis-hadis Rasulullah SAW disampaikan oleh tok-tok, oleh ulama, ustaz dan sebagainya, kita kena merasakan bahawa seolah macam depan kita tu Rasulullah yang berucap. Rasulullah yang bersabda. Macam tu caranya. Caranya mentakzimkan baginda Rasulullah SAW. Itu juga kita mentakzimkan tempat-tempat yang Nabi dulu pernah pergi. Ketika Nabi masih hidup, apa tempat-tempat yang Nabi pernah pergi tempat tu? Kalau kita pergi ke umrah dan sebagainya, haji, kita pergi ke tempat yang Nabi tu pernah pergi. Kalau Nabi pernah pegang tempat tu, pernah usap tempat tu, maka kita pun usap juga tempat tu. Kenapa? Kerana kita mentakzimkan. Kerana Nabi pernah usap, maka kita pun usap. Gitu. Nabi pernah berteduh buah pokok itu, maka kita pun mentakzimkan Nabi dengan cara berteduh tempat-tempat. Ketika Nabi masih hidup, dia teduh baik kan. Jadi bila Nabi dah wafat, kita pergilah tempat tu kalau ada rezeki. Gitu. Itu pun salah satu cara kita mentakzimkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Gitu. Begitu juga kita mentakzimkan para sahabat dia. Para sahabat ataupun mungkin anak-anak kepada para sahabat, cucu cicit para sahabat. Macam mana sahabat mentakzimkan Nabi dan Nabi memuliakan para sahabat dia, kan? Macam mana Nabi memuliakan para sahabat dia, begitu juga kita memuliakan anak cucu kepada sahabat. Kalau kita pernah berjumpa dengan mereka dan mereka masih hidup, kita pun mentakzimkan mereka. Kerana para sahabat tadi, cucu-cucu dia tadi bersambungnya kepada para sahabat juga. Macam tu. Faham kan? Macam tu. Baik, kemudian termasuk di dalamnya adalah berdoa agar diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikuti akan sunnahnya. Kemudian ikhlas. Kemudian ikhlas pula. Termasuk di dalamnya adalah meninggalkan sifat riya, kemudian meninggalkan sifat munafik, kemudian adanya rasa takut, adanya harapan dan mahu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping selalu menepati janji, nampak? Selalu menepati janji. Banyak kalau kita ni berjanji tapi tak ceneke lah kita, ceneke. Ceneke kan. Janji pilihan raya itu kan. Pilihan raya memang semua berjanji. Tapi lepas tu tak tahulah ke mana. Ini kalau tak menepati janji, maknanya termasuk kumpulan munafik lah. Macam tu. Kemudian redha dengan ketentuan Allah. Redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Yang apa yang berlaku pada kita. Kadang-kadang kalau kita ni anak tak berjaya kan, anak lain semua berjaya, anak kita tak berjaya. Bukan anak tak belajar. Anak belajar sekolah, tapi tak berjaya macam kawan dia. Tak berjaya tu bukan kadang-kadang mungkin tak berjaya akademik, tapi kemahiran kadang berjaya. Banyak kalau sahabat kita kan, waktu belajar lu memang dapat last, dapat peso pun nombor last, ataupun orang kata second last, third last lah macam tu. Tapi bila dia dah besar, walaupun mungkin dari segi akademik dia kurang, tapi kemahiran itu dia ada kemahiran lah. Maknanya dia tak bergantung dengan hidup orang lain, dia berdikari sendirilah, walaupun tak pandai dari segi akademik. Macam tu. Baik. Kemudian penuh kasih sayang dan tawaduk. Sifat kasih sayang dan tawaduk
Terutamanya suami lah. Suami kena ada sifat sayang pada isteri, pada anak-anak. Anak-anak juga ada sifat sayang pada ayah dan ibu dia. Kalau ayah dan ibu dia sakit, ayah ibu sakit. Pepatah ada sebut, dia kata seorang ibu boleh menjaga 10 orang anak. 10 orang anak belum tentu boleh jaga seorang ibu. Nampak tak? Biasa kan kita dengar istilah tu kan. Dan memang benda itu terbukti, bukan cerita kosong. Tu ya, kadang-kadang mak bapak kena jual. Bila mak bapak dah bagikan harta pada anak-anak, seorang dapat beribu seorang, jadi akhirnya bapak kena jual, kena halau pun ada. Bapak kena halau daripada rumah. Ni pun namanya si tanggang lah istilah kita ni. Kisah si tanggang kan. Dah kaya raya, dah senang, jadi bapak boleh tenang je tu je. Macam tu. Ada ramai je tu. Harap-harap di kalangan kita ni anak-anak kita tak macam tu lah tuan. Takut nanti anak kita je tu, bahaya tu. Baik. Jadi kemudian sikit lagi last. Menyayangi yang lebih kecil, kemudian tidak sombong, tidak punya rasa iri hati dan dengki, dan pandai menguasai diri dan tidak cepat marah. Okey, sampai situlah. Wallahu a'lam bissawab, wa ilaihi marji'un. Kedatang kita sambung lagi, adapun amal perbuatan. Baik, saya buka soalan kalau ada pertanyaan sebelum saya tutup. Haji ni Ustaz. Haji di zaman dulu, haji zaman Nabi Ibrahim dan sekarang ni sama tak tu batas? Sama tak tu punya cara? Sama lah. Kan? Amal apa tu? Tawaf, sa'i, sama juga pada zaman Nabi Ibrahim. Cuma bila Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail telah meninggal, dalam tempoh yang agak lama dia dah meninggal dunia, jadi orang Arab ni kan, mereka dah masukkan unsur-unsur syirik. Unsur-unsur syirik. Kan? Ada seorang lelaki bernama Amru. Amru ni ialah orang yang pertama bawa berhala ke Mekah. Amru ni dia sebenarnya dia memang dulu termasuk orang yang kuat ibadah. Amru ni termasuk orang kuat ibadah. Dia ni memang banyak mengamalkan syariat Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Satu hari dia ni pergi ke Syam. Sampai di Syam dia tengok orang Syam ni buat patung, sembah patung. Maka dia anggap ini satu benda yang luar biasa. Dia takjub dengan apa yang berlaku. Maka akhirnya dia beli satu patung, bawa balik ke Mekah. Dia balik satu namanya Hubal. Dia bawa balik ke Mekah. Dan sampai ke Mekah, kan, dia buat lagi patung-patung yang lain. Macam tu. Jadi maknanya dalam masa yang sama, dia mengamalkan juga syariat Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Ismail. Mana haji ke, tawaf dan sebagainya dia buat juga. Tapi masa sama sembah patung tetap sembah juga. Macam tu. Malahan kabilah-kabilah yang datang pada luar untuk menjalankan haji pada musim haji, kan, mereka juga dibagi patung-patung untuk dibawa balik ke tempat mereka. Kemudian ada lagi patung lain yang mereka buat, Al-Manan, Al-Lata, Al-Uzza. Itu nama patung-patung yang besar-besar lah. Sehingga kan ketika Nabi dalam Fathul Mekah, ketika Nabi datang ke Mekah untuk tawan Mekah kan, dalam Fathul Mekah tu, Nabi dapati dalam tu terdapat 360 patung. 360 patung dalam kawasan Masjidil Haram saja. Itu yang mereka campur aduk kan tu. Kemudian Nabi bila Nabi lahir je, maka Nabi, mana benda yang baik tu Nabi kekalkan, yang syirik tu Nabi buang. Tapi mereka menganggap Nabi ini membawa agama baru. Menganggap Nabi ini membawa agama baru dan memecah belahkan masyarakat Arab. Kerana masyarakat Arab masa tu dia dah sembah patung tadi lah. Tapi dalam sesama, walaupun sembah patung, mereka juga buat juga amalan ibadah haji. Tapi haji tadi
Ketika mereka tawaf, contohnya mereka tidak berpakaian, telanjang bulat bertawaf. Mana haji tetap buat, tapi bercampur. Benda batin dengan hak campur. Gitu. Haji tetap buat, umrah tetap buat, tawaf tetap buat, tapi dalam masa sama bertelanjang, bertepuk tampar je tu, campur-campur laki perempuan dan sebagainya. Jadi bila Nabi lahir dan Nabi dilantik sebagai Nabi, itu yang Nabi nak buang tu benda tak elok dia nak buang. Benda yang baik tu kekalkan lah. Tu cerita dia. Faham kan? Habis. Tu Auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa ma'al mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasiyana fata ya alim nawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahana ta'alifin. Allahumma faqina fidin. Allahumma faqina fidin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yarfa' wa min nafsin la tashfa' wa min qalbin la yasha' wa min la yastajaba laha ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal ya arhamar rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Taqabbalallahu minkum. Ini.